Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan anda sedang menyaksikan Pantau Kerajaan Baharu. Dan tumpuan hari ini pastinya terarah kepada lawatan pertama yang dikunjungi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara luar selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-10 pada 24 November lalu. Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini dijadual memulakan lawatan negara 2 hari ke Jakarta, Indonesia. Perdana Menteri berhadapan dengan jadual padat sempena lawatan sulung ke luar negara selaku Perdana Menteri. Dan lawatan pertama PM keluar negara ini bermula dengan tradisi bersongkok demi memartabatkan budaya kita. Antaranya pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, pertemuan dengan diaspora Malaysia di Jakarta. Dan Anwar juga dijadual memberikan syarahan perdana bertajuk Hubungan Strategik Malaysia-Indonesia serta bakal ditemu bual secara eksklusif oleh CNN Indonesia. Untuk laporan lanjut, kita bersama dengan Syafizan Johari di hadapan Istana Merdeka, Jakarta, Indonesia. Baiklah, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Baiklah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Dr. Wan Zawad Ismail baru sahaja tiba di Jakarta untuk kunjungan 2 hari ke Indonesia. Dan seperti kebiasaannya, Indonesia dipilih oleh mana-mana Perdana Menteri yang baru dilantik di Malaysia untuk dijadikan sebagai lokasi atau negara kunjungan pertama untuk kunjungan rasmi kedua kerajaan yang baru dilantik. Dan walaupun ia merupakan kebiasaan, namun berdasarkan kepada cabaran global ketika ini pasca pandemik, ini merupakan kunjungan yang lebih signifikan. Baiklah, di atas kertas Indonesia merupakan rakan dagang yang cukup penting buat Malaysia. Rakan dagang ke-7 terbesar global buat Malaysia dan ke-3 terbesar dalam rantau Asia Tenggara dengan nilai dagangan mencah lebih 95 bilion ringgit. Dan data-data ekonomi ini menunjukkan bahawa wujud peluang-peluang yang begitu signifikan untuk kedua-dua negara ini meningkatkan koordinasi ekonomi dan juga koordinasi kerjasama ekonomi untuk memakmurkan bukan sahaja kedua-dua negara, tapi lebih penting memakmurkan rakyat-rakyat di kedua-dua negara ini, Malaysia dan Indonesia. Dan ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim serta ketokohan Joko Widodo, Presiden Indonesia ini sangat diperlukan ketika ini, terutama sekali untuk mendepani cabaran global yang dihadapi oleh dunia ketika ini. Terutama sekali cabaran-cabaran global yang spesifik untuk Malaysia dan Indonesia. Antaranya usaha untuk mengawal harga sawit mentah dunia. Dan kedua, untuk membidas dayah-dayah negatif yang dilontarkan oleh pelobi-pelobi anti sawit, terutama sekali di Eropah. Dan kearifan serta kebijaksanaan kedua-dua sosok pemimpin Malaysia dan Indonesia ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Seterusnya juga melihat kepada sentralisasi ASEAN dan juga Asia Tenggara serta pembangunan Pulau Borneo di mana kedua-dua pihak, terutama sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Presiden Joko Widodo, kearifan mereka sangat diperlukan untuk mewujudkan sinergi dan koordinasi bagi pembangunan Pantai Lestari untuk Pulau Borneo, terutama sekali Sabah, Sarawak serta wilayah-wilayah di Kalimantan. Bagaimanapun, isu-isu sensitif masih lagi mendasari kerjasama dan juga hubungan antara kedua negara seperti isu sepadan maritim dan juga isu tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Jadi diharapkan dengan kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini mampu untuk menyelesaikan masalah ini serta membawa hubungan antara kedua negara yang begitu akrab ini ke hadapan. Jadi ramai pemerhati melihat pada kali ini Perdana Menteri akan mewujudkan atau mencetus beberapa idea seperti cetusan idea melibatkan jawatan bersama yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama ini dan juga mewujudkan koordinasi pintar untuk pembangunan Borneo yang lebih lestari serta memperhatikan unsur dan juga faktor pertahanan Laut Cina Selatan. Sekian sahaja, saya Dr. Johari bersama Anwar Ismail di Jakarta, Indonesia. Kita kembali. Baik, terima kasih Syafizan. Dan pastinya kita ingin membincangkan lawatan rasmi ini yang pastinya menjadi satu lembaran baharu dan juga kita ingin melihat apakah impaknya untuk kita bincangkan. Apakah yang boleh kita jangkakan? Kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dan hubungan antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik Prof, terutama sekali bagaimana boleh kita fahami dengan lawatan rasmi pertama ini dan
Apakah signifikannya ketika Anwar Ibrahim menjadi pemimpin yang cukup dikenali di negara serantau itu, Prof? Saya rasakan lawatan ini sangat signifikan dan sangat berimpak dan impaknya sangat besar kepada hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Yang pastinya pertamanya ia beri impak dalam konteks pengiktirafan lah, kerajaan Indonesia terutamanya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri di Malaysia. Jadi lawatan ini adalah lawatan sulung Datuk Seri Anwar Ibrahim ke luar negara dan disambut kalau kita lihat di gambar ni dengan kapet merah sebagainya. Jadi ini sebagai satu lambang simbol penghormatan dan juga pengiktirafan negara tetangga kita Indonesia terhadap kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi impak itu juga terjurus dalam konteks bahawa hubungan Malaysia dan Indonesia ni sebenarnya harmoni. Tidak ada banyak krisis yang boleh menggugat hubungan dua hala ini walaupun kita ada juga isu-isu yang berbangkit macam isu tuntutan bertindih di lautan Celebes misalnya, isu tenaga kerja Indonesia dan juga isu yang berkaitan dengan budaya. Tapi isu-isu ni dilihat isu pinggiran yang mana menyebabkan hubungan antara dua-dua negara ini agak stabil. Jadi oleh kerana itu fokus utama adalah hubungan antarabangsa ini lebih pada bagaimana nak mengeratkan hubungan antara rakyat kedua-dua buah negara, people to people relation, dan juga dalam masa sama meningkatkan hubungan ekonomi khususnya. Yang mana kita tahu bahawa nilai dagangan Malaysia dan Indonesia sedang meningkat mendadak kalau kita lihat laporan terkini dari Matrix misalnya dan mencapai lebih pada 120 bilion ringgit Malaysia dalam hubungan dua hala ini. Jadi dengan lawatan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dijangka bahawa akan bertambah lagi hubungan dagangan antara kedua-dua negara, dan jadi dalam konteks ini juga ia akan menambah baikkan dalam konteks hubungan diplomatik antara kedua negara. Dan satu lagi perkara yang saya rasa paling penting juga nak dijelaskan di sini ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sangat popular di Indonesia dan dikenali oleh rakyat umum. Dan kalau kita lihat kerajaan Indonesia yang tertubuh sekarang sehingga daripada zaman B.J. Habibie sehinggalah ke era Jokowi sebenarnya adalah era dikenali sebagai pasca reformasi, post reformation, yang mana kita tahu reformasi yang wujud di Indonesia juga berlaku di Malaysia pada tahun 1998-1999 yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan isu yang diperjuangkan adalah isu KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, yang mana itu yang ditentang oleh kedua-dua pimpin dari kedua-dua haluan negara ini, termasuk dalam konteks Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itulah sebabnya ada elemen-elemen yang penting dalam Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin Malaysia, yang mana ia dihormati dengan amat tinggi sekali di Indonesia itu sendiri. Dan menarik juga kalau kita mungkin nak menyentuh tentang isu reformasi yang disebutkan oleh Prof tadi, bagaimana kita boleh menjangkakan bahawa dengan adanya lawatan rasmi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cukup memperjuangkan reformasi dan juga yang seperti yang disebutkan oleh sejarah-sejarah pemimpin dari Indonesia juga yang sering mengangkat isu martabat reformasi dan sebagainya, bagaimana agaknya kita boleh melihat perbezaan berbanding dengan pemimpin terdahulu dan juga sekarang dengan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apa yang boleh kita jangkakan dan juga apa harapan besar yang boleh kita lihat selepas ini, Prof? Saya merasakan bahawa akan ada saling berkongsi maklumat antara kedua-dua negara dalam konteks bagaimana mentadbir negara dengan cara yang terbaik. Dan Indonesia ada pengalaman mereka yang agak panjang, lebih sedekad dan masuk ke 2 dekad sebenarnya dalam konteks membantras isu-isu rasuah yang mana yang terus diperjuangkan walaupun isu ini belum selesai di Indonesia, tapi masih lagi berjaya ditangani oleh kepimpinan sekarang. Dan malah kepimpinan Pak Jokowi juga sangat mendegakkan elemen untuk membantras rasuah dalam pentadbiran negara. Dan ini mungkin akan dipelajari oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mendapat idea-idea terbaik bagaimana untuk menguruskan negara Malaysia dan mendapat idea tersebut daripada pengalaman yang dilakukan oleh Indonesia itu sendiri. Tapi jelas sebenarnya kedua-dua struktur pentadbiran kerajaan sebenarnya agak berbeza antara kedua negara, tapi pengalaman bagaimana untuk mengenangani isu ini saya rasa akan diteruskan. Dan khususnya dalam berkaitan dengan isu ekonomi, kita tahu bahawa ekonomi ini sangat penting, dan mana kelemahan ekonomi banyak juga disebabkan oleh punca-punca daripada rasuah dan salah guna kuasa yang berlaku. Jadi saya rasa dalam konteks ini pengalaman antara kedua-dua negara ini boleh dikongsi dan mencari jalan terbaik untuk mentadbir kedua-dua negara sebenarnya dalam taraf yang lebih baik.
Dan ke arah memperkukuhkan kerjasama di antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta, bolehkah kita sifatkan lawatan rasmi ini yang menjadi satu permulaan yang cukup baik untuk tahun 2023 kerana ia dilihat tepat pada masanya? Adakah mungkin Prof juga melihat itu sebagai satu perkara yang sama kerana kita mungkin boleh menjangkakan dengan adanya permulaan 2023 ini dengan lawatan yang diadakan awal tahun ini juga boleh kita dapat merancang dengan lebih baik untuk sebarang pertukaran ataupun sebarang pemuafakatan yang boleh dicapai selepas ini, Prof. Saya melihat ada dua perkara yang penting. Satu perkara adalah melibatkan hubungan antara kedua negara ini, yang mana kita tahu lepas ni akan lagi banyak rancaknya hubungan perdagangan antara kedua-dua negara. Yang mana kita tahu kita juga melabur banyak di Indonesia dalam konteks laburan petroleum misalnya, dan juga dalam konteks banking dan peladangan dan sebagainya kan. Dan lepas ni juga mungkin akan sebab kita pernah ada idea untuk mencampahkan dalam konteks industri halal dan juga antara kedua-dua negara dan saya rasa dengan hubungan dan perjumpaan antara kedua-dua pimpinan utama negara ini akan merancangkan lagi aktiviti ekonomi. Itu saya rasa sangat penting dan kunjungan ini akan memberi sutikan kepada agenda tersebut. Yang kedua saya rasa yang paling penting juga adalah dia akan memperkukuhkan dalam konteks serantau. Bukan saja konteks rumpun antara Malaysia dan Indonesia tapi konteks serantau. Kerana ASEAN sekarang ni berhadapan dengan beberapa isu khususnya isu berkaitan dengan Laut Cina Selatan dan juga pertempuran kuasa besar khususnya China, Amerika Syarikat dan juga Rusia juga ada di situ dalam konteks ini bagaimana untuk memperkuatkan ASEAN sebagai sebuah kuasa serantau yang boleh mengimbangi kuasa besar ini. Jadi saya rasa dalam konteks sekarang kita memerlukan pemimpin yang di mana kerjasama antara Malaysia dan Indonesia ini akan menghasilkan kepimpinan yang saya rasa boleh membawa kepada agenda yang ingin kita lihat itu, memperkukuhkan ASEAN itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, bukan saja Indonesia, Brunei, Thailand dan Filipina juga mengalung-alungkan dan meraih kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada signifikan dalam konteks memperkuatkan ASEAN sebagai sebuah kuasa serantau yang mempunyai jumlah penduduk yang agak besar dan juga kapasiti ekonomi antara yang saya rasa yang keempat terbesar di dunia sekarang ini. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada signifikannya rintisan daripada pertemuan ini untuk memperkukuhkan bukan saja hubungan dua hala tapi memperkuatkan rantau Asia Tenggara itu sendiri. Dan Prof, saya nak tanyakan juga, mungkin kita sebagai rakyat Malaysia pastinya ingin melihat bagaimanakah kehebatan kita di antara mungkin kerjasama kita dengan Indonesia, bagaimanakah ia menjadi satu tanda ataupun boleh dicerminkan atau diterjemahkan kehebatan kita dalam negara serantau ASEAN sendiri, Prof. Malaysia dan juga Indonesia. Saya dalam Malaysia jelas mahukan seorang pimpin yang kuat, yang dapat dihormati di bukan saja di rantau Asia Tenggara ini, juga di Asia dan juga di dekat global sebenarnya. Dan saya rasa biasanya dalam konteks ini kita punya rakan perlu ada partner dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang kuat dan mampu bersaing dengan negara global. Dalam konteks ini saya melihat negara tetangga kita seperti Indonesia misalnya adalah rakan yang baik dan mereka sering melihat kita sebahagian daripada yang berkongsi identiti, budaya, agama sebagainya. Jadi ini rakan yang terbaiklah yang kita ada dan rakan serantau pula untuk membawa agenda bersama ke arah melihat suasana global yang lebih baik, aman dan makmur. Jadi dalam konteks ini saya rasa Anwar Ibrahim boleh menyediakan kepimpinan itu ataupun mengisi kepimpinan yang diperlukan di peringkat khusus seluruhnya ASEAN, di peringkat ASEAN Tenggara untuk membawa agenda ASEAN itu sendiri atau rantau ASEAN Tenggara ke arah lebih agenda lebih jauh. Jadi dalam konteks ini saya rasa lawatan ini sebagai cerminan awal ke arah itu dan perlu selepas ini saya jangkakan ada akan banyak lagi susulan-susulan lawatan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin ke Timur Tengah, ke Turki, ke Amerika Syarikat, ke Jepun ataupun di China yang akan merancangkan lagi imej Malaysia sebagai bakal menjadi balik sebagai kuasa besar ataupun ASEAN Tigers yang kita sering sebut pada tahun 1990-an tu kembali berulang pada kali inilah. Jadi itu yang mungkin ditagih oleh kita dan juga ditagih oleh pihak Indonesia untuk bersama-sama dengan mereka membawa agenda ke arah yang lebih tinggi dan lebih besarlah untuk memurah bersama.
Dan ada 5 isu utama yang akan dibincangkan dan akan dibawa ke sana. Namun kita ingin bercakap tentang itu selepas ini, tapi kita perlu berehat sebentar, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu dan saya sebutkan tadi ada 5 isu utama yang akan disentuh, yang akan dibincangkan oleh Perdana Menteri dalam lawatan rasminya ke Jakarta, dan antara isunya ialah kerjasama ekonomi termasuk potensi pelaburan oleh Malaysia di ibu kota negara IKN Nusantara, dan kedua, strategi bagi menangani diskriminasi minyak sawit oleh Kesatuan Eropah EU, pembatasan sempadan darat dan maritim, pengambilan dan perlindungan pekerja migran dari Indonesia, dan kelima, kepengurusian atau chairmanship ASEAN oleh Indonesia pada tahun ini. Dan saya masih lagi ingin bersama dengan Profesor Dr. Azizuddin Mohamed Sani untuk melihat sendiri apa yang boleh kita jangkakan. Prof, antara 5 isu utama itu, yang mana agaknya yang paling penting sekali yang perlu diselesaikan dengan sesegera mungkin, Prof? Semua isu itu adalah isu yang penting, dan saya rasa paling perlu disegerakan dan sering disebut oleh pihak Indonesia ialah isu berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia. Jadi saya rasa itu mungkin ada dalam perbincangan lah agenda antara Jokowi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mencari jalan putus untuk menyelesaikan dan mencari solusi terbaik lah pada isu ini. Sebab isu ini telah lama dibincangkan, diperdebatkan dan sering berbangkit lah dan dibangkitkan oleh pihak Kedutaan Indonesia misalnya kepada kerajaan Malaysia. Jadi saya rasa itu isu yang paling mendesak untuk dicarikan kata putus dalam hubungan dua hala ini. Tapi dalam masa sama saya rasa isu ekonomi lah paling yang saya rasa akan mendapat perhatian khususnya dalam usaha untuk merancangkan lagi era hubungan pasca Covid sebab kita tahu ketika berlakunya Covid-19 daripada tahun 2020 sehingga tahun 2022 ekonomi itu agak dalam proses pemulihan. Jadi sekarang ada masa terbaik untuk merancangkan hubungan ekonomi tersebut. Jadi maksudnya ekonomi kita akan lebih terbuka, diberikan kepada warga Indonesia untuk sama ada bekerja di sini atau mendapat pendidikan di sini dan juga melancong di sini misalnya juga kita sebelum ni agak tegal dalam konteks pelancongan kesihatan banyak hospital-hospital kita dijadikan tempat rawatan pada warga Indonesia misalnya. Dan juga saya rasa dalam konteks hubungan pendidikan juga akan tambah rancak selepas ini. Dan saya rasa satu perkara lagi selain pada isu-isu yang lain tadi, terutama isu kelapa sawit, saya rasa itu juga dalam agenda ekonomi yang akan dibincangkan. Tapi isu ibu negara, ini satu yang menarik, ibu negara yang baru yang dicadangkan untuk dibentuk di Kalimantan Timur. Dan ini saya rasa adalah agenda yang memang ada dalam kedua-dua negara, dan Malaysia dan Indonesia sebenarnya mengharapkan juga bantuan negara luar untuk membangunkan ibu kota ini yang baru dan maksudnya pergantungan tidak berdasarkan pelaburan domestik Indonesia itu sendiri tapi juga melibatkan pelaburan luar negara. Dan dalam konteks ini saya rasa adalah molek sekiranya Malaysia terlibat dalam pembangunan ibu kota baru ini kerana Kalimantan Timur sangat dekat dengan Sabah dan saya rasa mungkin jaluran pengangkutan Trans Borneo highway itu mungkin akan ditarik hingga ke bawah ke Kalimantan. Itu mungkin antara cara-cara yang akan dibawa lah. Jadi dalam konteks ini Malaysia dengan relati dan juga dengan tangan terbuka ingin terlibat sama dalam usaha ini. Jadi saya rasa ini akan menambah baikkan lagi hubungan antara kedua negara, dan ini juga akan merancangkan ekonomi dan seterusnya merapatkan lagi hubungan sesama warga antara kedua-dua negara. Jadi semangat serumpun tu akan lebih diangkat selepas ini. Sekiranya agenda-agenda yang dibincangkan antara kedua BP ini dapat direalisasikan ke arah kebaikan bersama. Dengan bakal tertubuhnya Bandar Baru Kalimantan di Indonesia itu sendiri, bagaimana agaknya mungkin persepsi ataupun boleh kita jangkakan sebagai rakyat Sabah dan Sarawak, bagaimana boleh mereka menjangkakan sesuatu yang mungkin lebih baik selepas ini kerana ia berhampiran dengan sempadan Sabah dan juga Kalimantan. Bagaimana itu boleh diterjemahkan, Prof? Saya rasa itu idea untuk menubuhkan bandar baru ni kerana kita lihat bahawa di Indonesia tu, di Jakarta tu sendiri sudah agak ada padat dan tidak mampu lagi untuk berkembang sebagai sebuah ibu kota yang
moden. Jadi itu yang dihasratkan untuk dipindah ke Kalimantan. Dan kebetulan dekat dengan Malaysia, dan dalam konteks itu saya rasa ia juga akan merancangkan juga dagangan terutama di sebelah Borneo. Jadi saya rasa idea dan cadangan perubahan ibu kota baru ini perlu disambut sebenarnya oleh Malaysia kalau untuk mengambil kesempatan daripada peleburan yang boleh dimanfaatkan oleh Malaysia di sana, yang seterusnya memberi pendapatan kepada negara kita sendiri. Kemudian selain pada hubungan diplomatik akan lebih erat lagi. Jadi dalam konteks ini saya rasa kita kena fikirkan apa perkara yang kita boleh sumbangkan. Yang mungkin melalui agenda yang telah disusun oleh Indonesia itu sendiri, ada perkara-perkara yang mungkin Malaysia boleh terlibat secara langsung dengan kepakaran yang kita ada. Jadi dalam konteks ini saya rasa perbincangan antara kedua pihak ni, kedua pihak negara ini sangat penting untuk menentukan apa yang boleh disumbangkan oleh Malaysia di bandar baru atau ibu kota baru di Kalimantan tersebut. Dan seterusnya agenda tu, time frame tu dapat dicapai secepat mungkin. Walaupun ini sebenarnya hasrat Jokowi itu sendiri dan jadikan agenda beliau, dan beliau pun sebenarnya hanya sampai tahun depan saja boleh memerintah Indonesia, sebab tempoh penggalnya sudah tamat, 2 penggal. Jadi saya rasa sebelum beliau bersara dalam sebagai sebagai presiden Indonesia, mungkin beliau ingin melihat agenda untuk ibu kota baru ni dapat direalisasikan. Dan ini yang saya rasa mereka juga memerlukan Malaysia untuk bantu sama membangunkan agenda inilah. Jadi itu pentingnya peranan Malaysia sebagai negara jiran yang boleh menyumbang dan juga membantu Indonesia mencapaikan hasratnya untuk menubuhkan sebuah ibu kota baru di Kalimantan. Dan Prof, Indonesia dan Malaysia, kita sering membandingkan sebarang pencapaian kita dengan membezakan negara dengan Indonesia. Namun sebenarnya kalau kita lihat banyak sebenarnya penilaian dunia yang terhadap Malaysia adalah jauh lebih baik daripada Indonesia. Antara contohnya ialah berkaitan dengan Global Food Security Index 2021, Malaysia berada di tempat 39, jauh lebih terjamin dia punya keselamatan makanan dari Indonesia yang berada di tempat 69, dan juga Corruption Perception Index 2021, persepsi gejala rasuah di Indonesia berada di tempat 96, jauh lebih teruk daripada persepsi rasuah di Malaysia yang kini berada di tempat 62, kedudukan 62. Namun apa agaknya yang boleh kita pelajari dan boleh kita ambil maklum tentang perbezaan ataupun jurang ini, Prof? Ya, banyak perkara sebenarnya kita agak kata advance ataupun lebih majulah daripada Indonesia itu sendiri. Malah dari segi ekonomi kesejahteraan rakyat dan juga dalam konteks tersebut dari rasuah pun sebenarnya kita lebih baik. Tapi dalam konteks lain, kalau kita lihat dalam konteks foreign direct investment, sebenarnya lebih banyak masuk ke Indonesia berbanding dengan Malaysia. Ini juga atas faktor bahawa Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, yang mana mereka menawarkan kos buruh yang rendah, menyebabkan ramai tertarik. Dan selain pada insentif-insentif ekonomi yang cuba dibawa oleh ataupun diberikan oleh Indonesia kepada pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur daripada Malaysia sendiri ingin melabur di Indonesia. Jadi dalam konteks ini FDI itu agak meningkat di Indonesia. Dan kita perlu tahu Indonesia ni satu negara yang besar mempunyai penduduk lebih pada 200 juta, dan dalam konteks ini kita lihat mereka ada pasaran ekonomi yang agak besar. Itu sebab Malaysia pernah mengusulkan bahawa inilah masa untuk memajukan industri halal yang mana boleh berpusat di Indonesia sebenarnya sebab pasarannya besar, yang market besar dan pembeli pun ramai dan boleh dikeluarkan dengan kadar yang murah. Jadi dalam konteks ini saya rasa Indonesia ada potensi untuk menjadi suatu kuasa ekonomi sebenarnya di rantau Asia Tenggara pada masa akan datang. Jadi dalam konteks ini saya rasa Malaysia sedar akan perkara itu, dan Malaysia sebagai sebuah negara kecil dan ada kemampuan ekonomi dan ada juga kemajuan dari segi sains dan teknologi misalnya, ingin juga melabur ataupun terlibat sama dalam proses, tidak ketinggalan. Jadi saya rasa dalam konteks ini saya rasa kita kena faham dalam konteks potensi yang ada pada kita dan potensi yang ada kepada Indonesia, dan ini saya rasa membolehkan kita saling bekerjasama. Jangan berpesan kalau boleh hubungan antara kedua negara ini stabil, dan apa saja isu-isu yang berbangkit saya rasa boleh diselesaikan antara G2G atau government to government. Tapi yang penting adalah sama-sama terlibat sama dalam untuk memajukan ekonomi dan terlibat sama dalam apa saja urusan khususnya berkaitan dengan pembangunan negara misalnya. Dan kita tahu bahawa Indonesia juga perlukan pembangunan dalam negara itu sendiri. Yang mana sekarang ini banyak mendapat bantuan ataupun sumbangan daripada China sebagai pelabur utama di Indonesia. China juga ada pelabur utama di Malaysia, tapi dalam masa sama saya rasa kita sekarang ini mendapat tempat kelima pelabur utama di
Indonesia. Jadi dalam konteks ini saya rasa perlu teruskan dan tingkatkan kemampuan kita untuk melabuh di Indonesia sebab kita tahu potensi Indonesia akan datang akan lebih maju untuk menjadi sebuah kuasa ekonomi di rantau Asia Tenggara ni. Jadi saya rasa dalam konteks ini saya rasa ada beberapa indikator lah kita boleh pakai dan yang penting ialah hubungan itu terus erat dan dia akan membawa hasil kemakmuran secara bersama antara kedua-dua belah negara. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dan hubungan antarabangsa dari UUM yang bercakap tentang hala tuju antara Malaysia dan Indonesia selepas adanya lawatan rasmi yang diadakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jakarta, Indonesia. Banyak lagi pastinya berita baik yang kita jangkakan sebagai rakyat Malaysia dengan adanya hubungan diplomatik yang lebih baik selepas ini dengan negara Indonesia. Saya kira itu sahaja untuk Pantau Kajian Baharu. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.